Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, banyak-banyak kita ucapkan syukur Allah Ta'ala dengan limpah kurnia kita dapat menyambung kembali kuliah kitab dan pada malam ini di Masjid Wakaf Baru. InsyaAllah kita sambung pada muka surat berapa? Ada orang bawa kitab? Tinggal. Rasa-rasanya muka surat 4. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, muka surat 4 yang ketiga daripada bawah, dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu manusia pada hari kiamat dan dihisapkan mereka itu pada mauqif atas segala amal mereka itu, mereka yang masuk syurga dengan tiada hisap, dan ditimbangkan segala amal mereka itu pada neraca, dan lalu sekalian mereka itu atas sirat, dan bahawanya segala orang yang mukminin meminum mereka itu daripada haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung lagi tentang hari kiamat. Hari kiamat termasuk dalam perkara gaib yang wajib kita iman, yang wajib kita percaya, termasuk dalam rukun iman yang 6. Tapi bukan percaya pada hari kiamat je jadi orang beriman. Percaya kepada 6 rukun iman. Kalau percaya pada hari kiamat aja orang Kristian percaya. Kalau percaya pada hari kiamat aja bapa Yahudi percaya. 6 rukun iman, termasuk percaya kepada segala kitab yang diturunkan oleh Allah. Kitab yang terakhir iaitu Quran. Jadi kalau tolak Quran maka tolak hari kiamat. Tolak Quran, beramal ibadat lagu mana pun tak jadi gawat. Macam puak-puak padri mayang dalam gereja, siapa tak pergi tengok orang main di kibarat. Duduk dalam gereja, siapa tak bening, tak belaki sister. Kuatnya beramal, tetapi dia tak ikut Quran, Allah tak terima sekepeng habuk pun amalan dia. Gajinya tengok puak-puak padri belum bermutu. Ada padri maknanya bagi main buang musim ada? Tak ada. Kuat beribadat tapi tak ikut Quran. Sebutir Quran 30 juzuk tolak, maka tidak guna sekepeng pun segala amalan yang banyak, apatah lagi kalau sikit. Tak sah 30 juzuk, satu surah je dalam Quran dia tolak, balik awal. Satu surah banyak sangat, satu ayat je. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, kata Allah. Al-ayah, pencuri laki-laki, pencuri perempuan sabit kesalahan hendaklah kamu wahai kerajaan menjatuhkan hukuman potong tangan. Satu ayat dipanggil, satu ayat tolak, balik awal juga. Tak boleh tanam di kubur orang Islam. Tak usah satu ayat, satu kalimah saja. Satu kalimah. Kalimah benda, tahu tak mana kalimah? Perkataan tu lah. Perkataan. Nampak? Dia nak jadi ayat sekurang-kurangnya berapa perkataan? Satu ayat kurang-kurangnya berapa perkataan?
Al-kalamu huwal lafzul murakkabul muhitu bil wada'i. Nak jadi kalam dia kena murakkab. Sekurang-kurangnya dua perkataan. Nampak? Najibun qaimun. Najib sedang berdiri. Tu nak? Satu perkataan sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang tanya tu imam, dah guanya ar-rahim tak ada. Ar-rahim tak ada sebenarnya dalam Quran. Jadi kafir laknatullah. Tak sah perkataan yang maknanya yang dipaham, perkataan yang tidak dipaham. Ahrufun muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra, atau nun, atau qaf. Kata setengah ulama tafsir masuk dalam ayat mutasyabihat, perkara yang orang tak faham. Hak tu saja kalau buang jadi kafir, murtad daripada agama Islam. Apatah lagi orang sekarang buang hukum-hukum yang sabit dalam Quran, tohuk dalam lokang, seolah-olah tidak berguna langsung, lalu dijunjung peraturan-peraturan yang direka oleh orang yang tak ada kena-mengena dengan wahyu daripada langit. Tu nak nyaknya. Lepas tu sibuk nak pergi Mekah hukum Allah Ta'ala. Nak dia tak panggil Haji Mabruk nama. Maka dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat. Kita dua kali hidup, dua kali mati. Dua kali hidup, dua kali mati. Mula-mula mati, patu hidup, patu mati, patu hidup pula. Bila kita mati yang pertama, masa kita tak ada lagi, masa kita hanya berupa dalam bentuk benih, duduk dalam sulbi ayah kita, dah hidup. Bila kita hidup 120 hari duduk dalam kandungan mak, lalu ditiup roh, digabungkan roh dan jasad, jadilah hidup. Baru dikatakan hidup, sebelum tu mati. Jasad yang berupa benih lalu masuk di dalam rahim ibu, namanya setitik mani, mati. 40 hari menjadi ketulan darah, alaqah, mati. 40 hari lagi menjadi ketulang daging, mudghatun, mudghah, mati lagi. Setelah 4 bulan barulah didatangkan satu lagi unsur kita, namanya roh. Bila roh bertemu dengan jasad, iaitu janin yang berumur 4 bulan, Allah memberi kehidupan. Maka hidup, situ kita hidup setelah kita mati. Dan kita asal mati ya. Tak diurut air mani setitik ni. Kita tengok balik sekarang, tengok air mani nitik talata. Boleh cakap tak? Boleh jalan tak? Boleh berlari tak? Boleh ngaji tak? Tak boleh. Jasad yang mati. Lepas tu hidup. Dulu kita mati, wa kuntum amwata, maka adalah dulu kamu mapu keras. Mati ni, mapu keras tu ayat kapung. Dulu mati, lepas tu sekarang hidup, dan akan bertemu mati kali yang kedua. Tak kira nak panggil apa pun, binasa panggil. Kullu man alaiha fan, semua pada alam ini binasa. Binasa manusia, orang panggil mati. Terjemah bahasa Melayu, meninggal dunia. Faham? Nak sedap sikit, pulang ke rahmatullah. Kalau nak marah, mampu keras bahan Thanos. Benda sama tak? Sama belaka. Iaitu adamul hayah liman kana hayya. Sudah tidak ada lagi hidup bagi sesuatu yang sebelum itu merasakan hidup. Matilah.
Bila mati kita jadi seri balik. Yang beza ialah ketika hidup. Ketika mati seri. Masa kita air mani itu sama tak? Sama belaka. Ke air mani raja-raja kuning, ke air mani menteri biru. Tu tak? Sama tak? Sama belaka. Ambil air mani yang akan jadi raja pun gitulah, masuk home. Ambil air mani yang akan jadi JKK pun gitu juga. Ambil air mani yang akan jadi ustaz pun gitu juga. Tu tak? Maka bila kita mati, masa kita mati, kita sama, kita serupa. Yang membezakan kita bila kita hidup. Nampak? Bila hidup tak sama dah lah. Masa air mani sama belaka. Nak? Bila hidup, oh baby ni lain, rambut kerah. Baby ni rambut keriting. Baby ni beranak pula rambut ikan mayang. Nak? Rambut baby ni kepala botok. Nampak? Baby ni pelik sikit, ada misal. Pasal apa? Pasal hidup. Bila hidup, dia berlain-lainan. Bila besar, lain. Apa kita lain sekarang? Ini semuanya ada hikmah belaka. Kalau sama belaka kita, muka sama, mata sama, hidung sama. Oh, nah. Nak balik orang manusia laki aku ni, sama belaka ni. Nak? Jadi Allah buat benda kehidupan tak ada sama. Kita tengok muka lembu sama ya? Dah lain. Nak dia kenal. Lah bini lembu tu dia kenal mana laki dia. Nak kita dah reti dia sama ya muka lembu sama. Kalau muka kura kau sama muka kura. Padahal dia lain. Hak handsome ada, hak smart ada. Nak hak cung ada kura. Nah. Maka apabila kita mati, maka macam mati yang pertama kita sama dalam bentuk air mani, tak ada beza. Mati kali kedua sama juga. Mula-mula sekali kita disamakan, iaitulah semua mayat dibogelkan. Tahu tak? Buang baju, buang seluar, mari tukang mandi mayat. Tak kira mayat Dana Menteri. Nampak? Mari tukang mandi cabut habis. Baju Dana Menteri, fluor Gangnam Style, cabut belaka. Faham? Yang mati apa dia? Ketua Polis Negara. Mari tukang mandi pecah habis. Dengan topi hebatnya, dengan pakak berambu ni. Oh, kalau ketua polis ni bukan kata colek-colek gini dak rok cetak tu. Tak main toreh gini dengan kapur tu dak rok tu. Nah, kalau toreh dengan kapur gitu dia panggil lance kopra. Toreh dua dengan kapur gitu dia panggil kopra. Toreh tiga sajeng. Baru segi dengan kain pendek. Bang. Betul tak? Kalau atas ni panggil inspektor. Habis-habis dia tok tubik bunga gitu sikit. Bunga tu OCPD dia panggil. Tak. Tapi kalau ketua polis negara ni macam-macam benda dah ni. Berlori-lori duduk atas ni. Mari tukang mandi cabut dah. Cabut habis. Tokak ketua polis cabut habis. Nak akan ditelanjangkan supaya jadi miskin, hina di mata manusia. Lepas tu ambil pengajaran, tengok orang mati, ziarah orang mati. Basak terai mayat padahal pitih dalam peng 800,000. Hak tabung haji aja kat sejuta, sahang 40 syarikat, gerang tanah sekotok kasut. Nak lanjang bogeh, tuang harta. Betul tak? Tu lah. Mari papa ke dana, balik pun papa ke dana. Masa mati kita seri. Dah kadu maknanya ketua polis negara pun tidak bermaya bila berhadapan dengan tukang mandi mayat. Nak rebek dosa cakap banyak akan balik belaka. Jangan sombong dengan Allah, jangan sombong dengan manusia. Bila mati kita seri, iaitu tak ada harta belaka.
seperti mana kita berbentuk air mani, tak ada harta belaka. Berak kita beranak lahir ke dunia, ada harta selalu. Mana kalau pak dia kaya, maka baby yang baru berumur semini sudah ada bahagian faraid. Kalau pak dia mati, betul tak? Ada dah situ harta. Bila mati cabut balik harta, kerana mati artinya tidak ada sesuatu. Pakat cabut, baju memang cabut dah. Nah, harta benda ambil dah orang. Ada orang tanah dengan mayat-mayat dah. Orang Cina bila mati dia percaya kehidupan di alam barzakh. Jadi dia nak mayat tu senang. Sebab tu dia bakar, dia buat kereta, dia buat pergi kubur jarak. Dia buat kereta, dia buat rumah, macam-macam dia buat baju dengan kertas. Ha tak? Lepas tu dia bakar. Kita tanya Cina tu, buat apa mungkin bakar kereta kertas gini? Dia kata kalau kita buat kereta gini, kita bakar, jadi persembahan pada Tuhan, mayat ada kereta dalam kubur. Kalau kita buat rumah banglo besar-besar, kita pun bakar kertas tu di kubur, mayat ada rumah dalam kubur. Dia nak lalu kot mana dalam kubur kereta tu. Tak? Itu saja. Adakah walaupun gitu dia tak akan beri kereta sungguh tanam dengan mayat? Tak. Kerana orang hidup punya bahagian pula setelah tuang punya harta mati. Tak ada benda, tinggal body saja. Roh telah diambil oleh malakul maut. Pergi ke legang kita pula, seorang-seorang. Cuma kita tak berapa sedar sebab dia senyap. Mati ni senyap, patut mati ni bising sikit baru orang sedar. Bila dia mati buat bunyi siren ke boleh tahan kira. Kalau orang zaman dulu dia katok ketung, kita dah ada orang tua cerita. Zaman pas Jepun tu ada lagi, dia cerita dah, bila ada orang mati dia akan katok bedegong. Habis orang jual, orang nanau, orang kita, orang ke laut dengar belaka, oh ada orang mati, orang gini awak bising. Tak? Jadi keinsafan tu selalu ada, walaupun jauh pada rumah dia, jauh pada kampung, tapi dia boleh dengar dia katok ketung. Kalau belah Johor dia ada 3 jenis ketung. Ketung orang Melayu, ketung orang Bugis, ketung orang Jawa. Kalau orang Melayu mati, tung orang Melayu mati, siap Melayu gini awak. Tak sungguh. Kalau Jawa tung. Tak? Orang Jawa mati, Bugis tung. Orang Bugis pun gini awak. Kalau bunyi belek tak tung. Ni kau ni Jawa bukan, Bugis bukan, Melayu bukan, dia kekek mati. Jadi keinsafan tu banyak. Ni bila orang mati kita sedar tak? Dah sedar, mereka belah rumah kita, mereka kita dang dengan dia tengok. Kalau belakang kapung tu dak tak ada. Kata pak mak tu lama ambo dak kelip pak mak tu mana? Pak mak dulu tu lah jatuh pokok katun tera tu. Oh mati lama 3 minggu dah. Orang dak sedar sangat. Molek bank jenazah bunyi siren polis, beri tazkirah pada orang ramai. Ni bank jenazah bawa mayat di kubur bunyi tak? Tak. Yang molek kita duduk parking dekat api merah, tak? Bank jenazah duduk sebelah, tak sedap. Nambah ijah. Belah bank jenazah, betul tak? Tak sedap. Pasal senyap. Kalau terpaling baru terpaling. Jenazah ada orang mati, bank jenazah. Jadi ngaji boleh baca Jawi. Tak? Kena ada reti Jawi, tulis Jawi dah. Kereta jenazah dia pun paling. Ni bank dia pula tulis Jawi, main dia pun. Ke utusan Melayu ni. Mana? Kau jahit? Tak? Jadi molek bunyi wong.
Beli mati, ada orang mati. Tu baru ada ingatan kepada akhirat. Nak, kita hak bunyi siren orang beranak. Beranak bunyi siren tak? Boleh. Bunyi benar apa? Beranak pula. Dia bini tu imam. Kerek teh. Dalam macam gunung. Jadi kita dok sedar, kalau kita nak tahu orang mati ramai ke tak, duduk di pintu kubur hari-hari. Betul tak? Atau berurusan di kuburan, baru kita tahu. Kalau bawa naik jabat, turun jabat, balik di rumah, nak bawa pergi kerja balik di rumah, dok sedar orang mati dalam Kota Baru. Padahal Allah ambil setiap saat. Tak di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Pekang, lebih-lebih lagi. Lambat pikat, lambat. Maka bila kita mati yang kedua sama juga dengan mati yang pertama, tak ada skepeng. Betul air mani tak ada skepeng. Betul alarah tak ada benda skepeng. Bila mati yang kedua tak ada skepeng juga. Tak. Ada benda satu sat juga. Dah. Sebab apa? Sebab mati habis. Tinggal body dengan tulang. Lama-lama tak ada kulit, tinggal korok saja. Nah, lepas tu acul bo. Bila acul bo boleh tanam orang lain pula. Hebat lagu mana pun kita, orang lain pula nak tanam. Dah? Tu kita tu. Orang gali kubur baru tengok macam ke tulang hak lama. Dalam kitab Fiqh kata kalau dah gali pas bawah dah ada tulang, ambil buh tepi. Tapi kalau baru gali separuh, sudah kubur orang yang molek lagi, baru kambuh balik. Nampak? Gitulah hakikat diri kita. Kemudian hidup yang kedua tidak akan mati-mati lagi. Ni kita takut hidup yang kedua bila? Pada badang mahsyar, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, kata Allah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan membangkitkan mereka yang berada di dalam kubur masing-masing. Orang yang pertama bangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul, para syuhada mendapat keistimewaan. Kita semua cahaya telanjang bonge dalam keadaan tidak bersunat. Mudah bagi Allah Ta'ala. Dia boleh bangun mula, acul bo belaka dah mayat boleh hidup mula. Yang menghidupkan kita daripada tak ada boleh. Apa tahu ada dah, ulang replay sekali lagi. Nak lagilah mudah. Nak dah mengga kita hidup dah. Hak dulu kita tak ada. Allah boleh buat kita ni molek-molek ada berjalan berlari menopak. Dulu mana ada. Nak tengok kita ni, orang-orang mengaji dia kata benda kita ni mungkin maujud ba'dal Adam, suatu makhluk yang sekarang ada, dulu tak ada dulu. Allah adakan kita. Bila kita ada, kita sedar ni, duduklah sejik, boleh tengok kebesaran ciptaan Allah. Patut syukur kepada Allah, Tuhan we ada ni. Tak lawang Allah Ta'ala. Yang peliknya yang lawan ulama, lawan Tok Guru, lawan Islam ni IC Islam. Tu pelik. Kalau Yahudi tak pelik dah. Betul tak? Dok mana lawan Tok Guru ni? Tengok IC kali. Yahudi kapung Jerusalem Syu'ib. Bagai tu dah. Tu tak? Ni nama Muhammad, nama Ibrahim, nama Nabi, nama Rasul, nama Melayu, nama Islam, agama Islam dalam maikat. Lawang Islam tu boleh. Kalau Yahudi boleh tahan kira. Tu duduk lawang jemaah Islam dalam Malaysia ada orang Syu'ib. Tak ada sekor haram. Melayu belaka
masa kecil tu bang telinga kanan, kau mak telinga kiri. Nak belah mulut dengan wah kema, ambil berkat sunnah Nabi dah. Patut dah tahu dah kalau besar tu mulut nak menghina Islam, dah belah dengan kema masa kecil. Rodok dengan beruh jambang mulut. Bangkit daripada kubur macam sedia kala kita dilahirkan telanjang bogeh, maka bangkit juga telanjang bogeh. Kama bada'na awwal khalqin nu'idu, sebagaimana kami mulakan penciptaan makhluk, maka kami ulang semula. Mudah bagi Allah. Nah, luah ayat ini disyarahkan oleh ulama-ulama tafsir jadi berpuluh-puluh muka surat. Pendek je ayat. Di antara maksudnya iaitulah tidak ada apa yang payah bagi Allah. Kita daripada tak ada Tuhan buat jadi benih, jadi janin, jadi baby, jadi kanak-kanak, bila besar jadi gagah, boleh berlari apa semua, Tuhan boleh buat. Kemudian Tuhan hilangkan kehidupan sekejap dan hidupkan semula, lagilah pula mudah. Maka sebagaimana juga Allah lahirkan kita dalam keadaan tidak berpakaian, maka dibangkitkan semula dalam keadaan tidak berpakaian. Sebagaimana kita dilahirkan tak ada harta, tak ada jam tangan, tak ada tali, tak ada kata tekuk, tak ada pitih lakocek, maka dibangkitkan di padang mahsyar tak ada jam, tak ada pitih dalam kocek, telanjang bonge. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uryana, Nabi kata dibangkitkan akan manusia di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bonge. Melainkan para nabi, para rasul, para syuhada yang mati syahid pakai pakaian perang. Melainkan orang yang mati dalam ihram pakai pakaian ihram. Melainkan mereka yang mensedekahkan pakaian kepada orang fakir miskin, maka datang pakaian itu kepada mereka di hari kiamat. Kalau kita berasa kita nak pakai baju lawa, berilah baju lawa-lawa ke orang miskin. Kalau berasa nak pakai baju buruk, beri hak buruk ke orang miskin. Itu saja je. Sebab apa yang kita beri kepada orang miskin di dalam dunia, hak tu kita akan pakai di hari akhirat. Hak kita pakai sekarang lawa-lawa tubuh kita akan hancur binasa. Ma labistum faqat afnaitum, apa yang kamu pakai sesungguhnya kamu hancurkan akan dia. Ma saltaktum, apa yang kamu sedekah, kamu derma, faqat abqaitum, itu yang kamu kekalkannya. Maksud kekal ni datang balik pakaian itu di padang mahsyar. Dak. Ni dok luar cabut zik baru nak uwi korang. Ambil amat nak uwi luar Islam, budak akal dah luar mengemu padang model lagi luar ni ambil siang kau aku tengok kamu. Tak. Dok main bakal kaki lakai plakak pa busuk kohong, ambil luar aku Islam. Luar hok cabut zik uwi korang. Faham tak? Neh. Kawan tu nak pergi siang lagi malam tu, pakai luar tu dah zik tak ada, pakai kacing saja. Tok Imam tegur, "Mendapa buluk tu?" Seluruh hak tak ada zik tu mu pakai mula di hari kiamat jadi. Mu wi korang hak uluh-uluh. Betul tak? Jadi kedekut nak mampu. Lepas hak bunuh janang tu wi korang, lepas hak putus wi korang, kasut hak tak ada cabut tapak wi korang. Kawan tu pergi baik kita tapak mampu pulak naria. Nah, wi hak mondek jadi guana macam Habib memberi sedekah derma yang baik, Qabil beri hak dak molek, Allah dak terima. Nah, dan dihisapkan mereka itu pada hari Mauqif. Mauqif itu tepat beripung lah pada Mauqif. Jadi di antara nama hari kiamat ialah Yaumal Hisab, hari kira-kira. Kira apa? Kira segala amalan kita daripada kita balik sampai kepada kita mati. Hak masa kita dak balik tidak dikira, masa dalam gila tidak dikira juga.
Nampak? Masa gila tak kira. Sebab tu orang gila dia masuk syurga kalau dia tidak ada masa dia siomang. Tuhan buat dia tidak berakal daripada zaman remajanya sampai ke mati tak berakal. Nak tidur dalam lokang tak dia nak mikir, tak nikah. Orang pun tak ngaku waris, mega gila. Baju pakai bawah, keluar pakai atas kepala. Nak tangan likat tali rupiah, atas kepala junjung kuali. Nak masuk syurga. Itulah keadilan Allah. Orang gila tidak ada fitnah kubur. Nak, kerana hidup dia sudah penuh dengan fitnah dunia. Nampak? Yang kena fitnah kubur kita, orang yang tidak gila. Orang comel gini. Beratlah kita kat gini. Lagi budak-budak tidak ada kesusahan di padang mahsyar. Kerana dia budak-budak. Hatta anak orang kafir sekalipun, pak dia bapak Yahudi, anak dia yang belum balik mati tidak dikira sebagai orang kafir. Dipanggil budak yang di dalam fitrah. Kerana budak-budak tidak dikira. Nabi kata rufi'al qalam an salasin, 3 golongan tidak ditulis dosa pahalanya. Yang pertama anis sabiyyi hatta yahtalima, daripada kanak-kanak. Ulama yang mensyarahkan hadis, kanak-kanak kafir sekalipun tidak dikira. Nabi tak kata kanak-kanak Islam je, kanak-kanak je. Sama ada anak orang Islam, anak bapak kafir, tidak dikira dosa pahala. Budak-budak free of charge, tak kena apa. Balik sekolah tadika, nak jumpa lori arak terbalik, 3 orang kawan, pakat minum 6 botol seorang, tak banyak. Kenapa? Berterabur guna ni langgang kali budak-budak, tak dosa sikit pun. Pasal dia budak-budak. Umur baru 5 tahun pakat rokok bank 4 orang, boleh 8.7 juta, tak dosa sikit. Pasal rufi'al qalam an salasin, 3 golongan. Orang sedang tak sedar, tak kira juga. Orang tengah tidur nyeri cerai bini dia, tak ci. Tak. Tengah tidur dia pun bagi saka, tak sah. Tengah tidur dia amanah wasiat, tak sah. Tengah tidur dia akad jual beli tanah, tak sah. Orang gila pun tidak dikira, dia VIP. Nak, yang tak kenal undang-undang di jalan raya biasanya atas dunia benda orang-orang besar. Betul tak? Orang besar dia tak kena undang-undang. Rock block lepas, gapik tahan, rock block tengok, menteri jalan ke sama kau jalan. Yang kedua orang gila. Orang gila lalu kot rock block, boleh tahan tak? Dah jalan salah gila. Maka menteri-menteri ni tarah ni macam orang gila lah. Dia orang tu, dia orang hebat, orang yang tidak dikenakan peraturan. Tetapi orang gila ni di akhirat rupanya VIP juga. Allah tidak azab dia, Allah tidak fitnah dia, maka dia tidak gila lagi di dalam syurga nanti. Bangkit di padang mahsyar, tak ada saing. Kita atas dunia ramai geng, ramai puak. Ramai geng, ramai puak, ramai duduk berjamaah, duduk berkumpulan. Akhirat gua ni, akhirat bangun seorang-seorang. Allah kata walaqad jitumuna furada, dan sesungguhnya kamu akan datang kepada kami kayak gini furada, sorang-sorang. Tak ada grand, tak ada kabel. Tak dunia boleh tolong. Banyak kumpulan, banyak puak. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kamu buat, kami cipta kamu pada permulaan kejadian. Masa kita masih air mani di dalam rahim mak kita, ada grup tak? Ada geng tak? Tak. Ada kumpulan? Tak ada. Bila besar baru ada kumpulan.
ni kepolang ni kepolang ni jemaah ni kepolang ni. Nah, bila ada grup, ada kelak, ni ada ni gitu gini. Nah, bakit hari kiamat urada walaqad jitumuna, dan sesungguhnya bukan pelawak, jitumu, semua kamu akan datang kepada kami urada, sorang-sorang. Lepas tu nak minta tolong dia, melainkan Allah dan para rasul yang boleh beri syafaat. Nak minta tolong kabel kita lah ni, tak ada cerita dah. Dia ni duk berebut nak jadi calon ni. Tak? Macam orang gila. Ni duduk lobby ni, mau lobby aku, lobby mu. Tidak baca ke hadis Nabi? Biarlah kita ni layak lalu orang yang sangat-sangat mencalonkan kita, baru dapat nusrah Allah, baru dapat pertolongan Allah. Jangan kita sendiri duk berebut nak jadi kepala orang, nanti tidak ada pertolongan Allah, jadi macam hak ramai. Betul tak? Ada orang kata gila marah. Ada duduk sibuk nak jadi calon, dok sibuk nak beri kebaikan kepada rakyat. Dok sibuk jadi calon. Bila nak ngundi, ni bukan cerita politik, ni cerita tanah air. Bila nak ngundi, baru nak masuk kapur, tanya khabar. Lambat tengok orang, anak orang dukung ni. Dukung anak orang. Comel kepala otak mu comel. 5 tahun hari tu mu pergi mana? Betul tak? Baru nak masuk kampung, baru nak dukung anak orang. Lambat tengok baby lah, raga mutu ambil dukung. Anak comel kepala otak pun. 5 tahun tak nampak muka, baru tanya orang baik tu baik ke tak? 5 tahun tak nampak muka, baru pergi jaga orang tua rumah kapung-kapung kono-kono tu. Ni bukan nak kata siapa-siapa. What you give, you get back. Skopian sikit. Jadi biarlah kita ni layak, dan orang minta tolong kita untuk menjadi pemimpin, maka minta kepada Allah beri kekuatan. Alhamdulillah, dia akan dapat pertolongan Allah. Betul tak? Jangan bergebu. Man wuliya faqad zubiha bi ghairi sikin. Siapa yang dilantik menjadi orang besar, sungguh-sungguhnya dia sedang disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Maka berhati-hatilah, jangan nampak dengan kebaikan diri kita, jangan nampak kita boleh buat, jangan nampak kita boleh gini gitu gini, tapi minta sama pertolongan Allah. Sedar kita duduk di dalam situasi yang sangat berbahaya. Bila sedar gitu, barulah kita boleh jadi Umar bin Abdul Aziz. Naik lugar tengok Facebook dah berebut calon. Pasal kaya tak boleh jadi ayat kaya tu. Kaya lalu melanggar 3-4 okey rumah. Dah kau ni gua ni tanah anak 2 pupu. Tanya ni apa 2 pupu, ni tok 2 pupu. Api pada anak beranak dia tanah. Dia ingat tanah ni tok dia. Tapi bukan Malaysia ni cerita tu. Di Kutub Selatan berlaku. Pada mauqif atas segala amal mereka itu, amal kita kayak gini lah. Mauqif ni tempat berhenti. Wakaf tu tempat berhenti lah. Wakaf pergi jalan kan, wakaf jalan-jalan, wakaf berhenti. Kalau orang ngaji Quran, wakaf berhenti tau, berhenti kau. Tapi tak ada tiang wakaf tu. Wakaf tu tempat berhenti. Maka tempat berhenti besar ialah di padang mahsyar. Bapa panggil mahsyar, padang tempat dihalau dan berhimpun. Bapa panggil mauqif, kerana tempat itulah boleh berhenti belaka sebelum meneruskan perjalanan yang seterusnya. Sebelum nak berjalan, pak dulu soalan padang mahsyar. SPM CJ Pelajaran Malaysia. Nabi sebut dalam hadis, la yazalu qadama ibni adama yaumal qiyamati indallahi
hatta yus'ala an arba'. Tidak akan dapat bergerak dua tapak kaki manusia di padang mahsyar di sisi Allah nanti, melainkan setelah ditanya akan 4 soalan. Nak, ada soalan. Hak tu kalau dok pah balik awal. Atas dunia kalau kita dok pah SPN, kita makan mi goreng, rasa mi goreng juga. Dok pah masuk kolej dok pah. Tahun kedua kena tendang, kita balik makan nasi kabu pun berasa nasi kabu, tak ada masalah. Dok dapat degree dak, kerana dok lulus universiti, tak ada masalah. Membalik sekarang makan nasi air, berasa nasi air. Yang kita bimbang kalau dok pah SPM makan nasi berasa sekeru. Dok pah kolej makan mi goreng berasa macam makan besi. Baru kita susah hati. Tapi bila dok pah pak soalan ini, dibelenggu tangan, diheret, lalu dicampok dalam api neraka. Soalan pertama umur kita. Soalan kedua, ditanya di mana masa muda kita wadi. Soalan yang ketiga, harta kita. Soalan yang keempat, amalan atau ilmu kita. Cuma satu benda dia tanya dua, iaitu harta. Hak lain tanya masa muda mana dihabiskan, umur ke mana dibawa pergi. Ilmu bila diamalkan. Tapi tentang harta, dua soalan. Yang pertama, min aina iktasabah, ambil daripada mana. Soalan kedua, wa fi ma anfaqah, ke mana dibelanjakan. Menunjukkan harta adalah fitnah yang sangat hebat. Betul tak? Jangan main bak harta. Duduk dalam majlis syura boleh tembak. Betul tak? Apatah lagi kalau bor baru cat ayang hak tukang katun tega. Kerana kekuatan hanya ada pada Allah, bukan pada diri. Bila kita lupa nikmat Allah, Allah tarik balik nikmat. Bila tarik balik nikmat, hak baca kitab sudah menjadi sesat. Bila lupa nikmat daripada Allah, Allah tarik balik. Dalam ngaji agama sekarang lawang agama. Bila lupa nikmat Allah beri kepada kita, dulu menyokong perjuangan Islam, sekarang menyokong perjuangan Tauruk. Berarti jangan, semua hak Allah Ta'ala belaka. Kul, katakan sama-sama, kulung semua min indillah, daripada sisi Allah. Bila kita ingat gitu, ahli biasa pun tidak akan keluar dulu kini selamanya. Faham lagi? Kaya tak salah nak kaya, tapi jangan sampai kita gadah nak hukum-hukum Allah. Jangan sampai kita menidakkan kebenaran. Jangan sampai kita jadi buta di dalam dunia. Inilah golongan-golongan yang Allah tidak mau tegur di akhirat nanti. Kerana apa Tuhan tak mau tegur di akhirat kayak gini? Sebab tukar, rela ambil azab Allah. Nak dapat azab Allah, nak asal dapat habuang dunia. Rela Tuhan marah, mendiamkan kebenaran. Hak benar wak diam dia. Takut kepada manusia. Tengok pada ngaji jangan. Balik tuang suku, kitab suku, hebat ngaji. Ngaji jauh. Dah sekali makrok beli kitab 3 kotak, sekali buat pameran kitab 4 kotak, kali beli sekotak 400 buah kitab dalam bawah. 200 jilid, 200 kulit duduklah kotak. Jadi bila balik ngaji, ayah kata, mak 4 tahun ngaji negeri tanah Arab, takkan tak adik kitab suti. Adik mak jawab, kitab ada ayah, wak balik dengan kapal, wak balik suku. Takkan nak bawa 16 kotak kitab. Dah wak balik bila siapa, sebulan 2 lagi baru siapa. Betul tak? Tuang balik suku, kitab balik suku, tak larat nak bawa banyaknya. Tiba-tiba takut kepada manusia. Bodoh sungguh.
Orang zaman dulu ngaji di hotel kita idaknya tak usolli bukunan. Betul tak? Zaman dulu tak takut pada makhluk, hanya takut kepada Allah, yakin dengan Allah. Ni pihak kita perukunan buruk lepuk ada tahu moh leni buat balik dengan kapal kita buat robok dulu ayah ni, pak robok kena buat pasal kita ambil balik kita muak tu. Pak robok kita jujur terbalik atas tok tua mampu kerah tok tua. Banyaknya kita alhamdulillah bagus daripada beli hok pakai awal, beli kita bagus, tetapi kita yang sebanyak tu dia masih takut kepada manusia, tak pakai awal sungguhlah. Betul tak? Tak. Mu nak berapa hutang kita lagi, mu nak jadi takut kepada Allah yang tak takut pada makhluk. Tengok pada ngaji jangan, tengok pada BA, tengok pada master syariah lah, wahyu lah, faktu lah, hak ni lah, takut pada makhluk. Nak bersama dengan ulama takut, nak pergi sejik takut nak orang video kerja pula. Oh baru boleh kerja tengok dah mana ilmu mak pada hari terus sejik. Aku kan tak bukti tapi aku orang kerja tu orang ni tolong tak kabel tolong. Jadi aku tak sedap nak pergi sejik. Ngaji boleh 1000 lebih siapa nak pergi sejik dah. Apa? Pasal takut orang marah, takut orang masuk ke pulang untuk guru, takut orang masuk ikut ustaz. Pasal ada orang tolong dia dapat 1000 lebih, bodoh punya malaung. Dia ingat besar dah 1000 lebih tu. Rumah orang lain 1000 lebih pada bil api 1000 lebih. Bil air 800. Tak masuk internet ni. Dia ingat besar dia beli 1000 lebih tu. Rela tak pergi sejik, ada piah lepas piah lah lokang. Weh jangan main kalau puak takut ke makhluk. Itu sehari kita jumpa kawan lama kawan, sama-sama kawan, tapi dia kerja jabat agama. Dia balik dia ngaji jauh, ngaji agama lah. Bukan cerita cak ayang ngaji tetangga, ngaji jauh. Balik learning jadi ustaz dua orang. Makan gaji. Jadi sama-sama kita tegur je. Okey, hari tu kita nak teh kali. Kita duduk meja dia makan. Muka pucat kesi. Takut orang tengok dia dua orang minum air dengan UAI. Bengong tu. Dah ada mikir. Ustaz kuala hotok gitu. Woi, kalau mu berhenti kerja pun boleh makan darah kau. Bila Ibn Rabah ni letak batu atas belakang, bersih panah merah, toreh atas belakang kau berisi berketar-ketar. Betul tak? Tak ada wahai jawab. Dah mu takkanlah minum air dengan aku lepas kena buang kerja. Bah mu mesti besar, nangis-nangis nak minum air dengan aku. Tak mikir gitu. Jadi tak ada lah, janganlah berdoa lalu takut sikit-sikit dah lah. Berdoa lalu takut ke makhluk. Habis kuat boh bunyi gini. Kerana minum air dengan ustaz kapak ke? Gitu ya sindir. Kan ada nak buang kerja. Dah apa gini? Jadi muka macam ke cambah muka. Sebab apa pula? Kita lari tu baru tu manusia. Kalau ngaji muzik boleh tahan kira. Tak ada tidak erti bab tauhid apa tak? Ngaji agama. Jangan awak guna. Orang yang kita takut tu mati belaka kat gini. Tak? Kerajaan yang paling hebat, kerajaan Rusia, kerajaan Amerika, cek belaka tu. Dah kalau kerajaan Malaysia kalau kok cetok lagi. Kuasa-kuasa besar dunia kecil di sisi Allah. Tak usah takut. Bukan tak usah takut tu lawan bukan gitu. Jangan melampau-lampau. Kita takut makhluk juga, mudarat makhluk. Dan kita takut Allah, tetapi biar takut Allah itu lebih. Ni takut makhluk tu lebih, takut Allah tu sikit.
Kalau dak ngaji agama, dak belik orang jahil. Ni ngaji agama, bukan kita buat benda duduk makan belah takut dah. Papucak kesi-kesi muka. Muka hitam, putih lepuk tadi. Nah, lek kau gambar peluk, kau gambar bola Facebook. Tengok Pak hari tak berok kawan tu. Duduk gitu suruh awak kawan ambil gambar, ugut dia. Kalau muda uwi 100 bulan aku bola Facebook. Dia main gitu pula, nampak? Takut kan. Dia kan hukum mati, kan hukum gantung. Kan hukum bunuh. Habis kuat kena belebel di bawah. Kena sindir dah di mana? Ada hal. Kalau kena buang kerja katakan, kena buang terus. Buang pacak serta-merta. Kita balik rumah, bini kita kau. Tak? Yang bimbangnya bila kita ngelecak, bini kita jadi beruk rumah. Naknya kau. Susah hati kau kita kau. Ini. Lidak bila kena buang, balik bini kita, comel gitu kau. Sama tak? Sama je. Kita makan nasi, kasih nasi kau. Kau nak kabur puan lagi, bodoh. Maka di dalam suatu hadis qudsi Allah berfirman yang teramat panjanglah, kita ambil sedikit saja. Kata Allah, ya ibadi, hai hamba-hambaku di padang mahsyar, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya ini semualah amalan-amalan kamu, aku hitung untuk kamu, aku tolong hisap untuk kamu pada hari ini. Wajada khairah, maka barang siapa pada hari ini dia tengok amalannya baik, falyahmadillah, maka dia puji Allah. Wa in ghaira zalika, dan jikalau siapa yang dapati amalannya hari ini tidak baik, fala yalumunna illa nafsah au kama qala, maka jangan lagi nak marah ke orang, melainkan marah dirimu sendiri. Hari kiamat ni Allah kata gitu ni. Tah dunia ada orang jahat makan nasi kau, bunuh orang boleh makan mi goreng kau. Dia bermulanya hakiki segala sesuatu adalah kematian. Atas dunia kadang-kadang salah aturan. Kadang-kadang orang baik selamat, kadang-kadang orang baik tak selamat, mudarat. Kadang-kadang orang jahat kena takak. Kadang-kadang orang jahat kaya raya, senang lenang. Tapi start mati bermulalah kebenaran. Mati kebenaran selalu. Yang jahat boleh sakit, yang baik baru dapat kelebihan. Atas dunia belum tentu, sebab dunia ni dunia ad-dunya ad-dana ad-daniun, dana maknanya kekurangan, hakir, hina, tak pakar rawa. Itu arti dunia. Makna dunia ni tak molek. Lagu-lagu mana pun tak molek. Kalau molek, tak molek. Molek dah Tuhan wi kita senang lena, tak ada mudarat, tak ada susah, tak ada sakit. Rumah ada rumah batu 3 tekak, tak molek juga. Sebab dalam dunia dia tak ada molek sungguh. Nak banding dengan akhirat, nak banding dengan orang lain, molek dah kita. Nak banding kehidupan akhirat, tak molek terus di dalam dunia. Dunia bukan tempat balas. Kalau dunia ni tempat balas, maka ulama-ulama kaya raya belaka. Kalau dunia ni tempat balas, Tok Imam pakai Ferrari mari sejid. Tok tak? Tok Bilal Aston Martin di Penang 600 horsepower. Tok Siok Porsche GT3. Tok tak?
Kalau tepat balas dah. Oleh kerana dunia bukan tepat balas, terimam wajar. Tak, tu pun buruk dah. Tekan segenap naik wiper. 20 tahun menjadi imam, kepala pemimpin orang semayang, memakmurkan rumah Allah, wajar je. Sebab bukan tepat balas. Tok bila on dekat buruk. Sekali berik, raga jatuh berdebok. Akak raga boh mula. Kali isi minyak, akak dengan kosing-kosing. Minyak 3 riyal. Tok bila 28 tahun melaungkan azam di rumah Allah. Nak on dekat buruk. Tokat tak ada, sandar di geduk gitu je. Tok siap PC je. Betul tak? Nak PC. PC pun rejat. Mana? Apakah tempat balas? No, saya rambut sejik. BMW 7 Series pakai. Rambut sejik. Allah iktiraf sebagai manusia paling zalim di atas muka bumi. Wasa'a fi kharabiha, golongan yang berusaha untuk merobohkan masjid, sudah Allah kata faman azlamu, siapa lagi lebih zalim. Tu baru rancang nak roboh masjid. Dalam negara kita sudah banyak mana masjid dan surau sudah dirobohkan. Kalau baru buat pelang nak roboh masjid, sudah jadi orang paling zalim. Dah golongan hang roboh masjid ni, Allahu Rabbi, lu fikir sendirilah. Tunggu, kita kena balik dengan pesanan-pesanan Allah. Baru jadi manusia. Orang yang memakmurkan rumah Allah, kereta buruk pakai, Honda Kak buruk. Tak. Yang menyekat rumah Allah daripada dimakmurkan. Jawatan tinggi, ada orang nak ngajar halang, tak benar orang ni ngajar, tak benar ceramah agama, tak benar buat majlis program ni. Apa? Pasal dia berkuasa. Orang gini senang lenang di dalam dunia. Pasal dunia bukan tempat balas. Kaki dajal, main judi pagi petang siang malam. Allah, bapak rumah ada token tu betul ada. Pak tekak rumah, bawah tanah setekak, atas 3 tekak. Bawah rumah, bawah tanah, orang gaji duduk. Tekak pertama, ruang tamu. Tekak kedua, anak-anak duduk. Tekak ketiga, burung layang duduk. Bola renang ada 3. Hak bulat orang gaji mandi dengan tukar kebun. Hak bujur bini tuan rumah kolang pak semegi. Oh, kaya sungguh dia. Hijau benda ada saham judi. Makan hotel sekali makan satu kepala hotel mewah 160 170 sekali makan. Bukan hotel cak ayam berok kapur. Tak. Sembang aja petang-petang jumpa kawan-kawan di hotel. Dia tak percaya. Hotel Kongkok, nampak? Hotel Mandarin. Cakap gini ya, ada bilik ekor ada kacang 2-3 makuk. 800 lebih dalam sejam. Kita tawakal 800 lebih. 800 orang boleh duduk tawakal. Hebat. Hijau apa? Oh, saham judi dia. Derhaka kepada Allah. Senang lenang. Betul tak? Ngaji pondok, beli pondok bandel. Orang pakai dok tukar latar nibung. Ada robok ikan tak? Tak ada. Pinggang pakai selik celuh latar, jatuh dah 2 keping pinggang pun. Nampak tanah bicuk kepala itik sekati. Dah laut benda, ikan kering buh dalam raju, ikat dengan tali buat naik. Kalau buat turun tak ingat buat naik, lecing buat lari kucing. Gaul dengan telur, buh kicap, goreng dengan minyak, kering.
Dapur ku mana? Dapur ku Ali buah atas rocong gas lalu. Apa dak? Kali kita kan gas jauh daripada dapur. Nah, kita pergi pondok-pondok tani, pelik tani dia canggih lagi. Gas dia tu, bocong gas dia masuk atas bocong lalu. Atas bocong tu masuk. Jadi kita kali pertama pergi tu bila dia goreng terlari tu, takut letup. Bodoh kat aku. Malaysia ni tiap tulis sila jauhkan dapur daripada bocong gas anda. Nanti teknologi kita dah lagi. Siang tu dia boleh goreng atas tu. Ni bocong gas bubuh atas tu, dapur semua tu pikul gas tu. Tu biar api. Kau takkan aku nak tunggu mampu aku. Dorong Gitulah kehidupan. Nah, bila taat kepada Allah susah. Tak pelik tau. Nah, jangan kita pokok deraka ke Tuhan makan sedap. So istidrak je. Kau lama kau jauh, kau lama kau jauh, kau lama kau sesat. Kau lala daripada Allah. Melainkan mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab. Wallahu a'lam. Boleh sejam ni jawab soalan.